Bismillahirrahmanirrahim. Sambung kat kuadratik soalan nombor 53. Kita masuk 53 dah. Banyak soalan sebenarnya kita dah buat ni. Okay. Find the range of value of k if the quadratic function fx equal to 2x squared minus x plus k is always positive. Dia perkataan dia kat sini yang penting dia, keyword dia adalah always positif. Okay. Kalau kita tengok apa yang dimaksudkan dengan always positif ni. Always positif ni sebenarnya dia maksud dia simple je. Kita tengok. Iaitu menunjukkan satu graf yang mana ini katakan paksi X. Paksi X. Paksi Y saya tak kisah macam mana pun cerita dia. Paksi X. Graf tu duduk kat sini. Ini maksudnya graf dia always positif. Sebab dekat paksi X ni dia zero. Sini zero. Okay. Jadi maksudnya ini fx is equal to 0. Jadi atas always positif. Okay. Kalau dia bagi tahu always negatif, ini always positif. Yang ini always negatif. Dua-dua ni menggunakan konsep yang sama. Iaitu kita panggil type of root dia. Dia tak kena langsung. Does not have root. Dia tak jumpa dengan paksi X. Iaitu kita gunakan b square minus 4ac less than 0. Dia kena ingat. Kalau dia kata apa? Always positif atau always negatif. Sama pakai ni. Jangan silap. Ada pelajar dia silap. Dia always positif, dia bagi buat greater than 0. Salah. Ini maksud always positif. Okay. Jadi kita kena gunakan formula ni. Bila guna formula ni maksudnya kita tengoklah A kita. Persamaan ni A equal to 2, B equal to negative 1 and C equal to K. Substitute 4AC less than 0. B square negative 1. Square kena letak dalam bracket. Nanti salah tekan calculator. Minus 4AC. Less than 0, dia akan dapat 1 minus 8k less than 0. Ni pindah sebelah, negatif 8k less than negative 1. Bila kita divide dengan negative numbers kat sini, maka simbol dia akan bertukar menjadi 1/8. Boleh ni? Boleh faham? Okay. Ini simple ni. Okay. Ni kena ingat ni, jangan silap ni. Ramai yang silap bila always positif, dia pergi buat lebih besar, habis salah. Kena ingat, ini always positif. Okay, itu soalan nombor 53 sini. Okay, teruskan. Tengok. Saya besarkan sikit. Okay, nombor 54 lah. Nombor 54, tengok soalan dia. 24 kat situ, find the range of values of h if the quadratic function gx and equal to h plus 3x minus 5x square is always negative. Sama tadi kita dah explain kan, always negatif. Jadi always negatif pun akan guna apa? b square minus 4ac less than 0. Okay, yang ini. Saya ni selalunya tak ada masalah sebab pelajar dia nampak, lalu negatif pakai ni. Memang yang ini selalu pelajar tak akan confuse berbanding dengan always positif tadi kan. Okay, kat sini jadi question ni A kita adalah negative 5, B equal to 3 and C equal to H. Substitute dekat B square minus 4AC less than 0, B square 3 square minus 4 negative 5. C kita adalah H less than 0. Sini akan dapat 9 plus 20H less than 0. 20H less than negative 9. Yang ini kita bawa 20. Divide by positive number. Tak efek. Dia punya apa, simbol ni tak ada efek apa-apa. Okay. Masih sama. Negatif 9/20. Okay. Itu contoh soalan nombor 54.
Itu pendek lagi tu. Lepas ni dia banyak panjang ni. Dia dah masuk dalam soalan kertas 2 lepas ni. Okey, ini 54 sama macam tadi. Cerita pasal always positif, always negatif. Okey. Diteruskan. Tengok dekat soalan nombor 55. Panjang soalan 55 ni sikit. Okay. The function fx equal to negative x squared plus 4kx minus 5k squared minus 1. Yang ini persamaan ni pun dah pelik sikit. Has the maximum value. Jadi kat sini dia ada maximum value is equal to negative r square minus 2k. Saya tulis dulu where r and k are constant by completing the square. Yang ini kena ikut dia nak apa? By completing the square CTS show that kita kena show r is equal to k minus 1. Okay. Jadi macam biasalah. Bila dia nak completing the square, kita kena buat completing the square. Jadi saya akan tunjuk macam mana buat square yang simple lah. Fx sama dengan soalan dulu negatif x squared plus 4kx minus 5k squared minus 1. Okay. Untuk yang simple punya completing square, step pertama kamu kena tengok pada dekat square dulu, x square. Itu namanya completing the square. Kita kena completekan dia, tak boleh ada any coefficient. And except 1. Satu je kena. X square mesti equal to 1. Jadi saya akan factorizekan negatif kat sini. Okay. Bila saya factorizekan negatif kat sini, yang efek dia hanyalah berkaitan dengan, kita panggil dia, yang ada X sahaja. Yang ada kaitan dengan yang ada X sahaja. Yang tak ada X tak payah. X saja. Contoh kat sini, saya ambil kat situ. Saya akan factorizekan negatif. Ni, X squared dengan minus 4kx. Tu. Yang tak ada X tak payah. Sambung kat luar. Yang ada X saja. Okay. Lepas ada X dah ni, apa kita buat? Yang ini, kita kena jadikan dia, ini baru A, B. Kita kena dapatkan dia punya C. Kan? Formula dia kena pakai adalah kita kena add plus minus. Kan? Plus minus kena add kan kat dalam bracket tu. Okay. B over 2A. Kena add. B over 2A ni kena add kat sini. Plus minus. Okay. Jadi saya akan masukkan semula kat situ. Dia akan jadi equal to negatif. Saya tak usik. Sini. X squared. Tak usik juga. Negatif 4kx pun tak usik. Ni. B over 2A plus B over 2A kat situ. Tengok yang dalam ni. Okay. Negatif 4K over dengan 2A. 2. Saya lupa tulis square. Formula dia kena ada square. Okay. Jadi plus minus benda yang sama juga. Square. Tutup balik. Sambung belakang. Dia macam tu. Ini kaedah dia. Okay. Kemudian next kita buat yang 3 orang kat depan ni. 1, 2, 3. Kita factorkan dia. Dia akan jadi macam ni. Kuasa 2. Nampak? Yang belakang ni ambil. Masuk. Ambil terus. Dia akan jadi negatif. Yang ni 2. Akan jadi negatif. Saya tulis semula. Negatif negatif 2k square. Okay. Minus 5k square minus 1. Yang dalam kurungan ni, apa kamu buat? Kamu hanya perlu ambil X dengan yang dalam bracket ni. Nanti kita akan buat 2-3 soalan. Dengan dalam bracket ni. Dalam bracket ni tadi apa? Yang ini. Sebab tu saya buat ni bagi nampak jelas sikit. Yang dalam bracket. Yang ini adalah negatif 2k.
Tu. Yang ini akan masuk dah ni. Okey. Kemudian kita dah boleh simplify dah. Dah jadi siap dah. Negatif ni masuk balik lah. Negatif X minus 2K squared. Negatif masuk sini akan jadi positif balik kan. Positif. Nanti saya akan bagi shortcut kat kamu. Ni panjang yang kerja dia sikit. Negatif 2K squared. Terus kat sini dia akan jadi negatif 5K squared minus 1. Susun dia akan jadi negatif X minus 2K squared. Belakang ni kita akan kira lah. Kita kira kita akan dapat. Ni 4 minus 5. 4 minus 5 K squared. Negatif K squared minus 1. Okay. Ini kita panggil dia salah satu teknik penjangka complementary square yang original. Ni original dia. Original dia macam ni. Okay. Kalau kita tengok original dia, wow. Panjang cerita dia original ni. Okay. Sebenarnya kita boleh cut short. Cut short dia mana? Kita boleh pergi terus, lompat, kita attack terus sampai dapat bentuk vertex. Kita boleh attack terus dapat bentuk vertex. Macam mana? Tengok cara dia. Okay. Ini kalau dia suruh buat complementary square, kita kena buat juga complementary square. Cuma kita attack. Okay, kita attack terus kan. Tengok. Okay. Baik sekali Ini teknik pantas. Fx soalan dia sama dengan negatif x squared plus 4kx minus 5k squared minus 1. Okay. Dia tak ubah, dia biar macam ni je. Step dia terus. Langkah pertama kita akan buat dua kurungan. Yang mana kedua-dua kurungan tu kena ada square. Tu syarat pertama. Kemudian syarat kedua dia, kita tengok A dulu. Dekat soalan ni, A kita adalah negatif 1. Jadi A kena letak kat depan. Negatif 1. Bila sini negatif, yang ini akan jadi positif. Dia akan, ni simbol ni dengan ni tak sama. Tapi kalau A kini 2, sini 2 juga, sini pun 2 juga sama. Cuma simbol dia punya sign dia mesti tak sama. Okey. Kemudian kita tengok A, kita pergi tengok C. C ni semua ni. C dia akan duduk kat belakang. Negatif 5K square minus 1. Ni C. Okey. B macam mana? B formula tadi. Apa formula kita? B over 2A. B over 2A. Okay. Apa B over 2A? Kita tengok kat sini. B kita 4K. Kemudian over 2A. 2 negative 1. Okay. 2 negative 1. Okay. Kita akan dapat kat sini adalah negatif 2K. Okay. Yang ini dia lain daripada tadi. Dia masuk terus. Ni dia masuk terus dalam ni. Kita akan dapat X minus 2K minus 2K. Dia macam tu. Kamu tengok kat mana dia skip. Dia terus pergi kat mana? Sini. Pak? Dia skip ini. Ni semua tak ada. Dia terus daripada sini terus pergi sini terus. Ni. Second step dekat nak last lah. Teknik dia. Okey, betul dapat jawapan lah. Terus dapat jawapan negatif X minus 2K squared. Yang ini kita akan dapat 4 minus 5 negatif K squared minus 1. Ini pun boleh pakai, tak ada masalah. Dia 3 step. Okey, kena ingat sikit. Nanti kita bagi lagi satu contoh, kita tengok. Bawah ni nanti kita jumpa, tak ada masalah. Banyak kali kita akan jumpa benda ni. Okey, complementary square ni. Dah dapat ni, saya tak pakai yang ni lah. Ini yang cara kerja sebenar. Dalam buku dia panjang sikit kan. Tengok markah dia tak ada sampai situ, kadang-kadang 2 markah je buat benda ni. Okey, lepas tu kita compare je terus. Dia bagi kat situ. Daripada complementary square ni, kita akan dapati bahawa yang belakang ni adalah minimum or maximum value belakang ni.
Okay. Dia kenapa ada or? Sebab dia depend dekat depan. Kalau A kita negatif, macam biasa. Kalau A negatif, graf kita masam. Jadi yang belakang ni akan jadi maksimum. Kalau A kita positif, graf kita senyum. Jadi yang belakang ni akan jadi minimum. Itu cerita dia. Okay. Sekarang A kita negatif, jadi benda ni akan jadi maksimum. Maximum value. So, negatif K square minus 1 sama dengan apa yang soalan bagi. Dia bagi maximum value adalah negatif R square minus 2K. Yang ni kita kena show that R equal to K minus 1. Ini kita akan dapat. Saya akan kumpulkan R pergi belah sini. So, R square. Yang ini pergi belah sini. K squared minus 2K plus 1. Yang ini boleh factor. Kita akan dapat apa? K minus 1 square. R square. Jadi R equal to K minus 1. Settle. Okay. Panjang tak cerita A ni, Mi? Tapi tadi lagi panjang. Saya cut short. Ini teknik dia. Kita pemudahkan teknik untuk completing the square. Cuba tengok ni. Boleh ke? Boleh, cikgu. Boleh okay. Untuk B pula dia kata kemudian hence find the value of K and of R if the graph of function is symmetrical about the x-axis. Salah. Saya salah baca kan. Symmetrical about the axis x equal to R square negative 1. Maksudnya kat situ dalam B yang soalan ni bagi adalah dia punya axis of symmetry. Axis of symmetry x equal to R square minus 1. Okay. Jadi daripada persamaan kita, axis symmetry kita adalah kat dalam ni. Dan kat dalam ni bracket ni bila kita keluarkan iaitu x minus 2k kita akan jadikan equal to 0 sebab daripada bracket keluar memang macam ni. Jadi x is equal to 2k. Ini adalah kita punya axis symmetry from equation. Ni yang dia bagi. Jadi kita hanya perlu samakan saja. Sini saya akan dapati bahawa dia akan jadi R square minus 1 equal to 2k. Itu. Kemudian kita ada equation yang tadi R equal to K minus 1. Kita boleh substitute kan. Saya substitute situ. K minus 1 square. Minus 1 equal to 2K. Sini. Dia akan jadi kat sini. Kita expand lah. K square minus 2K plus 1. Minus 1 equal to 2K. Jadi saya akan bawa ni ke sini. K squared minus 4K equal to 0. So K equal to 0 and K equal to 4. Jadi dia kata K tak boleh sama dengan kosong. Jawapan kita ambil K equal to 4. Okay. Soalan minta K. R satu lagi tak dapat. Belum siap buat. Okay. So R is equal to K minus 1. Jadi 4 minus 1 dapat 3. Yang ni kebat dia sebab 3 tu hot dia. Sebab tu dia panjang sikit lah. Tengok. Boleh, Mi? Ini nombor 55. Boleh kan? Okay. Alhamdulillah. Okay, teruskan tengok. Nombor 56 macam mana. 56 pendek sikit. Tarik kan? Okey, nombor 56 diberi fx sama dengan 5x tolak 3 tolak 2x kuasa 2. Okey, soalan A. Dia kata express in the form of A
X minus P squared plus Q. Yang ini kita boleh gunakan teknik tadilah salah satunya. Iaitu menggunakan computing the square yang saya buat teknik tadi. Okay. Nah, kalau ikut teknik tadi yang saya buat tadi, first kali saya akan susun dulu. Negative 2x squared plus 5x minus 3. Kemudian 2 bracket. Kuasa 2, kuasa 2. Okey. A negatif 2 lah ni. Negatif 2. Sini positif 2. Dia macam tu. Okey. Kemudian C kat belakang. Negatif 3. Kat dalam ni adalah B over 2A equal to 5 over 2 negatif 2. Negatif 5 over 4. Jadi X negatif 5 over 4, negatif 5 over 4. Dia masuk macam tu je. Dan kita akan dapat jawapan kita negatif 2 X minus 5 over 4 squared. Ini kita kira lah belakang ni. Kalkulator 2 kurungan negatif 5/4 kuasa 2 tolak 3. Jadi saya akan dapat belakang ni adalah 1/8. Siap. Jadi kita panggil dia bentuk vertex. Okey. 4. Ni A lah. Soalan B kita berhenti kejap ah. Dah masuk waktu isyak, azan, kita stop kejap. Nanti kita sambung semula. Okey, soalan B pula dia kata determine the maximum or minimum value of fx and state the corresponding value of x. Senang lah. Yang pertama yang ini belakang ni. Tengok depan negatif. So negatif maksudnya apa? Negatif graf dia adalah masam. Ini jawapan kita adalah maximum value is equal to 1/8. Dia punya x dia dalam ni. Jadi x is equal to, keluarkan dia akan jadi 5/4. Macam tu. Okey. Kemudian C pula dia bagi tahu dia so sketch the graph. Sketch the graph function. Bila kita nak sketch, first kali kita kena tahu dia punya vertex ni lah. Vertex, daripada vertex ni, okay, kita akan dapat situ, saya tulis situ, fx is equal to negative 2x minus 5/4 square plus 1/8. Okay. Secara lakaran dulu, kita buat lebih kurang tak cantik tadi. Betul-betul sketch dulu sebelum kita buat cantik. Kecil kan tapi ni. First kali, graf kita graf masam. Okay. Kemudian, dia punya titik dia, axis symmetry dia mesti 5/4 dengan 1/8. Macam tu. Lebih kurang. Okay. Kemudian, kita tengok balik dia punya equation asal dia ni. Dia punya C dia adalah negative 3. C dia adalah apa? C adalah kita punya y-intercept. Y-intercept kita adalah negative 3. Jadi equation asal kita C equal to negative 3. Jadi bila C ni penting guna untuk apa? Kita tentukan axis. Jadi kalau kamu tengok sini, kalau X 5/4, 1 point something. Jadi dia punya zero dia adalah sebelah kiri ni kat lebih kurang sini. Saya akan buat contoh, saya bukan buat macam ni. Tarik, terus. Ini dia kena kat mana ni? Tempat dia kena ni adalah y-intercept negative 3. Okay? Itu y.
Untuk y pula, pasti y pula, ini adalah kita panggil dia 1/8 y dengan negatif 3. Jadi kosong kat mana? Kosong in between dua-dua ni. Kosong ni kat sini. Satu. Ini graf kita. Baru kita buat cantik-cantik kat sebelah ni. Dia dapat bentuk lebih kurang lakaran kita buat cantik. Bila nak buat cantik, step pertama kalau nak cantik, kita lukis graf dulu lah. Confirm lah cantik graf dulu. Maksudnya saya buat ni dulu. Mesti cantik graf. Graf dah cantik. Kita dah buat macam tu tadi, cuma dia besar sikit. Tanda dekat sini adalah 5/4 1/8. Okey. Jadi kosong kita pakai baris pula lah. Ada sikit je kat sini. Ini 1 point something sini. Negatif 3. Buat mana-mana tak apa. Tarik. So dekat y-intercept dia adalah negatif 3. Jadi 0 kat mana? In between 1/8 dengan negatif 3. Sikit je lah. Ini dia tak bagi domain. Kalau dia bagi domain, kita kena buat domain. So kita dapat terus kat sini adalah fx dan ini x. Ni kena buat sikit. Siap. Okay, x intercept dia tak wajib. Boleh, Mi? Boleh, cikgu. Boleh, okey. Masuk terus. 57 pula. Dengan 58. Okey. Soalan nombor 57. Dia bagi, dia minta find the maximum or minimum value. Okey, macam tadi. Of the quadratic function fx sama dengan 2 tolak 3x, x tambah 1 tambah 2, 5x tolak 1 tolak 6. Kemudian sketch the graph. Yang ini dia tak ada bagi kuadratik dulu, kita kena expand lah. Kena expand, kita buat dulu. Ni kita akan dapat 2x plus 2 minus 3x squared minus 3x plus 10x minus 2 minus 6. Arrange balik dia. Negative 3x squared 2 12 minus 3, 9. Dia akan dapat plus 9x. Numbers adalah 2 minus 2 habis. Negative 6. Okay. Yang ni kita punya equation. Jangan kecilkan. Tak boleh kecilkan sebab sebelah kiri ni fx bukan 0. Kalau 0 kita boleh kecilkan. Okay. Dah dapat macam ni. Seterusnya kita kena tukarkan kepada bentuk vertex. Tukar bentuk vertex. Teknik tadi squared, yang ini negatif 3, so sini akan jadi positif 3. Dalam dia x, belakang dia c. Okay, yang dalam ni apa? b over 2a. b 9 over 2 negatif 3. Formula kita b over 2a. Okay. Yang ini kita akan dapat sama dengan negatif 3 over 2. Masuk ke dalam dua-dua bracket yang tinggal. Negatif 3 over 2, negatif 3 over 2. Okay, depan ni, bracket depan jangan usik. Yang belakang kita kena kira. Ambil kalkulator kira. Negatif 3/2. Tolak 6. 3/4.
Ni kalau dah 2-3 kali buat dah cekap dah ni. Boleh dah ni. Okey. Dah dapat benda ni. Sekarang kita dah boleh scale. Kita buat lebih kurang dulu. Anggaran dulu. Anggaran kita, graf kita masam. Koordinat maksimum kita kat situ adalah negatif keluar jadi positif. 3/2. Dengan 3/4. Okey. C kita negatif 6. Negatif 6 maksudnya dekat bawah sini kak. Negatif 6. Antara negatif 6 dengan 3/4. Ni part CX dia tekan-tekan. Macam tu lah. Sama macam tadi graf dia lebih kurang. Okey. Cuma idea dia kamu kena tangkap. Macam mana nak buat benda ni. Jadi kat sini, ni tak cantik. Jangan tinggal macam ni lah exam. Tak seronok namanya. Soalan tanya yang pertama, find the maximum or minimum value. Kita tulis dulu. Therefore, maximum value equal to 3/4. Okey. Kemudian graf kita buat bentuk tu cantik. Tandakan maksimum dia. 3/2, 3/4. Okey, tadi kita dapat dah dekat negatif 6 bawah sini. Pasti X in between. Jadi negatif 6 ni 1 point something berat atas. Di sini kita akan dapat X sini adalah Fx. Okey? Siap. Itu saja graf dia. Dia nak ni je. Tengok. Boleh ni? Boleh cikgu. Ya, ini nombor 58. Okey, soalan seterusnya 58 kat situ. Sketch the graph A. Sketch the graph. Dia terus sketch Fx equal to x squared plus 2x minus 3. Dia bagi domain Domain negative 4 x 3. Okey, kalau dia so sketch terus, kita boleh gunakan satu lagi teknik. Kita boleh gunakan teknik formula. Saya pernah ajar kamu kita ingat teknik formula. Teknik formula ni kita boleh dapat dia punya x, iaitu kita panggil dia axis symmetry. Kita tu dapat axis symmetry. Axis symmetry dia adalah formula negatif b/2a. Dia ni formula. Okey, jadi dapat benda ni, contoh soalan ni saya dapatkan terus x equal to negatif 2/2a. Dapat negatif 1. Dia sebab simple. Bila simple kita boleh buat pakai teknik ni. So dia punya minimum or maximum value pula kita substitute. And x ni substitute dalam fx. X substitute ke dalam fx. Jadi kita masukkan, cari f negatif 1. Kita dapat negatif 1 squared plus 2 negatif 1 minus 3. Ini akan dapat negatif 4. Okey, dapatlah koordinat dia. Ini koordinat kita adalah negatif 1, negatif 4. Okey, graf kita, A kita positif, jadi graf kita senyum. Jadi ini adalah minimum. Minimum point, sorry. Ini value, ini point. Ini axis symmetry. Okey, dapat benda ni semua, kita dah boleh sketch graf. Cuma beza dia ada bagi domain. Dia ada bagi domain. Tak apa, kita sketch biasa dulu macam biasa. Macam tadi juga yang kerja dia. Contoh graf kita senyum, saya akan buat kat sini dah buat dah. Okey, senyum. Kemudian point kita kat sini adalah negatif 1, negatif 4. Okey,
kemudian kita punya C negatif 3. Okay. Cuma kat sini kamu tengok. Bila negatif 1 X kat sini, kosong bukan belah kiri. Kosong belah kanan pula. Sebab apa? Negatif 1 kosong kat sini. Jadi saya akan tarik ni. Sini kita akan dapat negatif 3 kita. Kita tengok logik dulu. Okay. Kemudian part CX kita kat mana? Part CX kita tengok. Ini negatif 1. Y. Negatif 4, negatif 3. Ini kosong kat mana? Atas lagi. 4, 3 atas lagi kosong. Sini lebih kurang. Jadi graf kita ni akan macam tu. Okey. Lebih kurang. Okey. Cuma bila dia bagi domain, dia nak negatif 4. X kita negatif 4. Jadi kita baru ada negatif 1. So kat sini kita boleh dapat dia punya ni. Negatif 4 dia berapa? Kita boleh factorize benda ni dulu. Factorize, dapatkan X intercept dia. Ambil calculator je factorize. Satu, 2, negatif 3. Negatif 3 dengan 1. Okey, jadi kat sini adalah negatif 3, sini 1. Okey, jadi kalau dapat dia punya x-intercept, baru kita cari negatif 4 pula. Sebab apa? Dia perlu dalam lagi. Jadi negatif 4 kita pergi cari f negatif 4 berapa, dengan satu lagi apa? F3 berapa. Dua benda F negatif 4, negatif 4 squared plus 2 negatif 4 minus 3. Ini 3 squared plus 2 3 minus 3. Dapat berapa? Okey. 16 tolak 8. 8 tolak 3. 5. 9 tolak 6. 3. 3 tolak 3. Kosong. Tiga kosong. 9. Campur. Lepas tu pelik 9 campur 6. 15 tolak 3. 12. Pening saya. Okey. Jadi kita akan dapat kat sini dekat negatif 4, 5. Satu nilai karah je. Nanti kita baca cantik. Negatif 4, 5. Oh, tinggi lagi ni. 3, 12. 12. Jadi baru kita dapat buat graf yang cantik lah. Jadi graf kita besar sebenarnya. Pakai pensel. Pensel sebab kita nak ada padam nanti. Kurang besar graf. Okey. Kemudian bila dah buat besar, kita tengok paksi kita dekat tengah. Sebab kita ada 12. Kan? Tengah-tengah sini lebih kurang. Tarik situ. Okey. Kemudian sini 1. Sini negatif 3. Sini negatif 1. Negatif 4. Jadi kosong kita kat sini lebih kurang. Kosong. Kosong kena dekat pintasan kita negatif 3. Okey. Kemudian 12 dulu. Bagi naik 12 dulu. 3, 12 Dari sini. 3, 12. Okey. Yang ini putus-putus Sorry. Silap. 3, 12. Dengan 4, 5 tadi. Negatif 4, 5.
5, negatif 4. Situ. Ini padam. Okey, tu saya akan cantikkan lah, guna pen. Sebab dia kamu kena guna pen bila dah puas hati jawapan, sebab nanti jawapan kamu akan di-scan. Bila di-scan dia clear sikit lah. Kalau pakai pensel takut tak clear dia scan. Ni kita punya axis. Ini axis. Okey. Ini point kita tadi, negatif 1, negatif 4. Y-intercept negatif 3. X-intercept 1 and 3, negatif 3. Okay. Kemudian sebab domain negatif 4 dengan 3, sebab dia bagi domain negatif 4 dengan 3, kita kena bawa. Negatif 4, 5, 3, 12. Fx, X. Ini graf dia. Yang cantik. Itu baru A ni. Baru A dia panjang ni dah. Kan? Itu teknik lah. Salah satu teknik kita panggil. Cepat Ilmi. Dapat cikgu. Cepat okey. B pula. B ada modulus kat situ. Itu jaga ada modulus. 58 B. Okay. Sketch the graph Gx equal to x squared plus 2x minus 3. Soalan sama ni, graf sama. Cuma dia letak modulus dia. Untuk domain pun yang sama. Okay. Kemudian state the corresponding range of value of J for the given domain. Yang kita boleh buat kat tempat yang sama tadi. Ni. Sebab dia nak benda yang sama. Graf yang sama. Cuma modulus dia. Okay, kat sini saya akan tukar jadi warna merah. Situ. Cuma kat sini, cantik Kalau kita buat ni kan. Modulus. Buat lain. Cantik. Okey. Buat balik graf tadi. Dia kena buat graf tadi juga sebab nak buat modulus. Dia lebih kurang tadi kita dah ada idea dah buat itu. Kemudian saya akan tandakan dia punya X dulu kan. X ini mana tadi? Negatif 1. Okey. 4, kemudian negatif 3. Dia ada negatif 4, dekat negatif 3, dekat je sepatutnya. Saya buat dia jauh sangat. Di sini. Negatif 3, kemudian 0 sini. Okay, so sini 1 and sini negatif 3. Kemudian dia 3. 1, 2, 3. Sini 3. Okay. 4 sebelah dia. Negatif 4. 5.
Ini 12 tadi. Okey. Ini kemudian tengok ini graf tadi yang saya buat lebih kurangnya. Bila modulus, kita hanya perlu pantulkan yang bawah ni ke atas. Kan? Jadi negatif 4 ni akan jadi 4. Ini 5. Seperti yang tadi saya kelakar kalau saya buat yang tadi tu sebab dia tak balance sangat graf dia. Macam tu. Okey. Dia punya y-intercept pun negatif 3 akan jadi 3. Okay, saya akan buat bagi nampak. First sekali graf dia. Sini. Yang bawah ni dah tak ada. Sini. Yang ini dah pantul. Okey. Kemudian ni paksi dia tadi. Macam tu. Koordinat ni dah jadi negatif 1, 4. Sebab tadi negatif 4. Bila dia pantul ke atas dia 4. Yang atas ni 5. Sini 3. Sini 12. Dia lebih kurang semua logik-logik dia. 1, negatif 3, negatif 4, 3. Ini graf dia. Graf kita panggil dia modulus. Okay. Sekarang dia nak apa? State the corresponding range of Gx. Jadi Gx, range dia kita kena buat macam ni. Ini range dia. Range dia cerita pasal yang ini bawah, ni atas. Paling bawah, paling atas. Kalau tengok paling bawah, dekat kosong. Paling atas, dekat 12. Siap. Macam tu je. Nak buat ubah stress tadi je. Patutnya tak payahlah buat dua graf. Buat graf yang kamu kalau dalam exam, kalau dah ada tadi, paksi tadi, buat kat paksi tu je terus. Okey? Sebab dia ada kaitan sikit. Okey, Helmi. Baik, boleh cikgu. Okey. 59 panjang soalan dia ni. Ada sampai D. 59 soalan sampai D. Okey, soalan nombor 59. It is given that y equal to 3 plus hx minus x squared is equal to vertex x minus k squared plus 4. Ini dua. Okey. Berarti dia bagi h positif, k positif. Both positif kan. A, find the value of h dengan k. Jadi kita kena tukarkan ni ke dalam bentuk ni ataupun ni ke dalam bentuk ni. Mana bahasa besar tak kisahlah macam mana pun. Kan? Dia tak kisah. Okey. Jadi saya tukar macam mana. Kamu sedang. Kita buat ni lah. Biasanya orang akan tukar ni kepada vertex. Okey. Jadi saya akan buat tu. Yang ni saya akan buat dalam bentuk dua kurungan tu. Okey. A dia negatif 1, negatif, sini positif. Sini square, sini square. C kita plus 3. Belakang. Kemudian sini X. B over 2A. H over 2 negatif 1. Ni A. Jadi negatif H over 2. Okey, dah boleh samakan dengan ni dah ni. Plus 4. Yang ini kita akan dapat negatif X minus H over 2 squared. Yang ini akan jadi plus H squared over 4 plus 3. Jadi kita just compare saja. Yang kat dalam ni akan sama ni. Nampak? So,
H over 2 equal to K. Compare saja. Yang kat luar ni dengan ni. Keluar ni. Jadi, H squared over 4 plus 3 equal to 4. Kita akan dapat H dulu. H squared equal to 1. So, H squared equal to 4. H equal to 2 sebab dia tak boleh negatif. Sepatutnya ni plus minus. Tapi dia nak positif saja. Dapat H masuk sini. Jadi kita dapat. Therefore, K equal to 2 over 2 equal to 1. Dapat A. Okay. Kamu boleh juga expand yang ni. Boleh. Compare dengan yang ni. Sama. Yang kerja dia tak akan lagi. Boleh, Mi? Boleh, Cik. Okay. Teruskan sekejap. Teruskan. Saya buat tepi ni lah. Muat kot Tengok. Tengok. Besar sikit Saya tak boleh baca. Okey. Jadi untuk soalan B, find the equation of axisymmetry. Senang dah. Axisymmetry kita yang ini. Mana-mana? Pilih. X equal to K. Siapa K kita? 1. So X equal to 1. Dah siap. Okay. C. Sketch the graph. Sketch the graph macam tadi. Tapi dia tak bagi domain. Dia tak bagi domain maksudnya simple lah. Graph apa? Graph masa. Mana koordinat kita? Koordinat kita adalah yang ini 1 and 4. Koordinat kita. Kemudian dia punya 0 belah mana? 1, 0 sini. Saya tarik. Sini kena dekat C dia 3. Okay. Kosong kat mana? Bawah lagi. Macam tu. Kalau macam ni, kita boleh dapatkan dia punya apa? X intercept. Boleh faktor lah. Kalau kita nak faktor pun boleh faktor. Tak ada masalah. Okay. Kalau nak buat X intercept, buat je X intercept. Kalau nak faktor pun boleh. Faktor. Jadi pakai kalkulator je. Pakai kalkulator je ambil yang ini. Jadi A kita negatif 1. Negatif 1. B kita adalah H. Maksudnya 2. Kemudian C kita adalah C3. Negatif 1, 3. Boleh. Kau nak buat Okey, gap bagi cantik bentuk dia. Boleh buat apa pintasan X dulu pun tak apa sebab kita ada pintasan X, boleh buat dulu. Negatif 1 dengan 3. Ambil tengah-tengah paksa simetri kita. Okey, ini 1 and 4. Kemudian kita dah boleh buat 3 dekat mana? Sini. Boleh juga. Asalkan kena faham apa maklumat yang diberi pada bentuk vertex. Okey, itu sampai dekat C. Sketch the graph. Ada D. D ni yang kebat juga ni. If the straight line Y equal to mx plus 4 is tangent to the curve, find the possible value of m. Okay. Bila dia kata tangent to the curve, maksudnya kat sini dia touch. Dia touch. Maksudnya garis tu dia hanya touch kita punya curve. Okey? Dia tak cut. Dia touch saja. Bila dia touch, dia seolah-olah menggunakan formula b square minus 4ac is equal to 0. Nampak?
Cuma kita kena samakan dengan dia bagi tu. Y kita dengan Y ni kena dapat tu. Contoh dia bagi kita Y kita asal tadi adalah ni. Y sama dengan 3 tambah H kita 2. 2X tolak X kuasa 2. Dia bagi Y equal to MX plus 4. Jadi saya akan combine untuk jadikan dia kuadratik kat sini. So negatif X squared plus 2X plus 3 equal to MX plus 4. So negatif X squared plus 2X minus MX minus 1 equal to 0. Sini yang kita akan gunakan. A kita adalah negatif 1. B kita adalah 2 minus M. C equal to negatif 1. Kita bila dia kata tangent, maksudnya kita akan gunakan ni. B square minus 4AC equal to 0. Jadi saya akan gunakan B square saya. 2 minus M. B square minus 4AC. Okay, kita akan dapat 2 minus M squared. Yang ini negatif, negatif, negatif. 3 ekor negatif, negatif balik. Equal to 0. Pindah sebelah. 2 minus M squared equal to 4. Saya factor macam ni je. 2 minus M equal to 2 and 2 minus M equal to negative 2. So M equal to 0 and M equal to 4. Macam tu. Ini soalan pendek je. Kena faham cerita dia. Bila dia beritahu kata tangent macam ni. Kalau dia kata cut. Cut. Sama kat benda ni. Cuma kita buat greater than. Okay, Mi? Boleh Syekh. Ya. Okay. Nombor 60. Kat sini lebih kurang soalan dia. 60. Habislah kertas saya. Okey, untuk soalan nombor 60 pula, Y sama dengan X kuasa 2 campur 2PX campur 4P. Has minimum values of 4. Minimum values equal to 4. Okay. Find the possible value of P. Jadi kita kena buat, kita panggil dia apa? Completing the square lah. Ni square. Square. Yang ini tengok. A dia 1. Bila sini 1, sini akan jadi negative 1. C dia belakang. Ini X. Yang masuk adalah B over 2A. So 2P over 2P. Jadi dia akan masuk plus P dan P. So kita akan dapat X plus P squared minus P squared plus 4P. Yang ini kita punya minimum value. Jadi kat situ kita akan keluarkan compare dengan yang ini. So negative P squared plus 4P equal to 4. Negative P squared plus 4P minus 4 equal to 0. Yang ini kita boleh factorizekan. Ambil calculator, boleh factorizekan. So negative 1. Kemudian 4. Kemudian negative 4. Baru dapat satu jawapannya 2. Jadi P equal to 2. Selesai.
Okey, nak faham buat ni je. Ni ke sini cepat je, sekejap je. Dah 2 kali buat ni boleh lah ni. Okey, itu untuk soalan A. Untuk soalan B dia mintakan itu by using the value of P. In A, sketch the graph. Sketch the graph. Jadi kat sini kita guna by using the value of P, kita akan masukkan so Y is equal to X plus 2 square plus 4. Ambil terus ni. Macam tu je. Itu graf dia. Okey, jadi graf kita senyum. Senyum sengit. Okey, kemudian dia punya axis symmetry negative 2. 4. Okey, y intercept kita 4p. 4p adalah 2 bagi 8. Jadi kosong sebelah kiri. Kosong sebelah kiri. Sorry. Kosong sebelah kanan negatif 2, negatif 1 kosong sini 8. Okey. Kemudian kita punya y sini 8, sini 4, kosong bawah. Sini kosong. Jadi benda ni dia tak boleh factorize. Tak akan boleh factorize. Dia tak akan ada x intercept. So yx. Macam tu je graf tu. Ini juga tadi kita ada buat ni graf always positive. Okey. Okey ni? Clear? Boleh Syekh. Okey. Tes ni. Okey, kita terus pergi soalan nombor 61. Wow. Ish, tak muat. Besar sangat, kecil sikit. 61 kan? Okay. Soalan nombor 61. The diagram show the curve of the quadratic function f(x) is equal to negative x squared plus mx minus 6. That has a maximum point at Q2K. The curve intersect the y-axis at point P. So C dia equal to P. State the coordinate of point P. Oh, kenapa senang pula ni? A. P adalah apa? Y-intercept. Y-intercept kat mana? Ni. Ni. Y-intercept. C. So koordinat kita adalah 0, negatif 6. Ini saja. Okay. By completing the square, find the value of M and K. Kita buat complete the square. Okay. 2 bracket, square negatif kat depan, tengah positif. C negatif 6 kat belakang, X kat sini. Kemudian B over 2A, B kita negatif M over 2. A negatif 1. Negatif dengan negatif habis, tinggal M over 2. Masuk positif. M over 2 is positif. M over 2. Simplify. Kita akan dapat negatif X plus M over 2 square. Yang ini akan dapat plus M squared over 4 minus 6. Okay.
Kemudian kita comparekan dengan point dia bagi. Dia bagi ni. Maximum point. Ini adalah X dia. Existentiality. From here, kita akan dapat X equal to negative M over 2. So, equal to 2. M equal to negative 4. Selesai seorang. Okay. Dah dapat M equal to negative 4. K pula dapat kat sini. Ini K semua ni. So, M squared over 4 minus 6 equal to K. Ni Y. M kita negative 4. Negative 4 square adalah 16 divide by 4 dapat 4 balik. Minus 6 equal to K. Therefore, K equal to negative 2. Dapat M dengan K. And then, siap benda ni. Soalan seterusnya, C dia minta range of value. Cuba kat tepi ni Dia kata kat situ apa? Fx is greater than or equal to negative 6. Okay, mana fx kita? Ini. Kita masukkan saja. Negative x squared. M dah ada. M. Negative 4. Negative 4x minus 6 minus 6. Okay, settlekan negative x squared minus 4x 0. Yang ini kita kena buat line numbers. Bila kita factorize yang ini kita akan dapat 0 and negative 4. 0 and negative 4. So sini negative 4, 0. Factorize tu kan. Kemudian graf kita yang ini adalah graf masam. Okey. Kemudian kita nak lorek atas. Greater than 0 maksud lorek atas jawab sini. So answer kita adalah X in between negative 4 and 0. Itu kita akan dapat range of value of X. Okay, B. Boleh cikgu. Boleh. Okay. Tengok 62 dengan 63 Soalan 62 dia minta kat situ express y equal to 2x squared plus 7x plus 3 in the vertex form. Sama macam tadilah vertex form kita buat macam biasalah. Semua yang ni squared kan. Kemudian ini 2 kat depan. Bila 2 kat depan, belakang negative 2. C pergi belakang. B over A. 7 over 2A. So kat sini 7 over 4 masuk. Plus 7 over 4. 7 over 4. Answer kita akan dapat X plus 7 over 4 squared. Ambil calculator. Tekan. Negative 2. Kalkulator siapa jadi? Okay. Negative 2. Negative 2. 7 over 4. Square. Plus 3. Negative 25 over 8. Okay. Ini nombor series 2. Soalan dia. In the vertex form. Dah. And kemudian sketch for domain. Ada domain. Ada domain. Dia bagi domain. Ni A. Tadi. Domain. Negative 4 dengan 2. Okay. Di domain tak apa. Kita akan buat dulu. Kita
Tengok. First kali kita test tengok graf dia. Graf senyum. Titik dia adalah dekat negatif 74. Dengan negatif 25/8. Okey. Kemudian dia punya negatif pasti 0 belah kanan. 3. Sini. Okey, 3. Kemudian dia nak apa? Negatif 4. Dia nak negatif 4. Kita kena cari negatif 4 kejap. Masukkan X equal to negatif 4. Kita akan dapat 7. Saya tak buat faksi ni lagi. Negatif 4. Okay. Satu lagi berapa? Dia punya range 2. $25. Ush. Lagi jauh ni. $225. Okay. Dia so sketch. Wow. Besar ni graf ni. Jadi saya sketch dulu. Pakai pensel. Lonjong lah. Sebab ni sampai 25. Jadi saya akan tanda paling ujung kita dapat sampai 25 ni. Dua. Yang ini negatif 7/4 saja. Kemudian kat sini sampai 4. Oh, saya tak factorize Tengok. Saya factorize. Factorize tengok. Dapat cantik tak cantik? Two, 7, 3. Negative 3, negative 1/2. Negative 3 and negative 1/2. Sini tadi kita buat. Negative 3, negative 1/2. Sini negative 7/4. And negative 25/8. Okay. Kemudian satu lagi saya lupa. Negative 4 tadi Negative 4. Negative 4 dekat 7. Dia punya y-intercept. Okey. Di graf kita daripada sini sampai sini. Ya, berat sebelah Okey, paksi. Paksi. Sini 225. Sini negative 4, 7. Sini 3. Koordinat bawah negative 7/4, negative 25/8. Okey, yang ni wajib Dia punya x-intercept ni nak letak pun tak apa.
negatif 3 dengan negatif 1/2. Ini graf dia. Yang cantik sikit lah. Ini tak cantik sangat. Anggaran saja. Ini bila dah biasa buat boleh cepat sikit lah. Dia susah juga nak anggar-anggar semua kan. Dia tahu apa benda kamu nak tanda, y-intercept, minimum, maksimum. Kita nak teka-teka kat situ nombor-nombor dia. Okay. Satu lagi style, cara kalau kamu nak sketch ni, kamu boleh gunakan teknik satu lagi tu. Kan? Teknik yang apa? Buat kotak tu. Buat pakai domain dia nak apa? Negatif 4 sampai tu, negatif 4, negatif 3, negatif 1, berapa nombor-nombor dia. Boleh juga, kan? Boleh. Kadang-kadang tu kalau tengok nombor dia kadang-kadang senang juga. Kita boleh plotkan, cuba plotkan. Itu guna teknik plot. Okey. Contoh kalau guna teknik tu, dia bagi domain, saya bagi contoh sini. Dia bagi domain kat situ tadi negatif 4. X kita sampai 2, kita boleh buat tu X adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Okay, bila ambil calculator, kamu boleh guna calculate. Ya, calculator saya. Boleh nampak ke ni? Boleh besar. Okay. Kita buat equation tu, ni. Kita boleh buat 2. Alamak, tak nampak je. Saya pakai iPad. Kalau pakai ni, senang juga. Sebab kita ada calculator sekarang ni. Dulu susah jugalah. Ni, kita hanya perlu masukkan yang first equation kita tu. Tunjuk Yang ini 2 alpha x squared plus 7 alpha x plus 3. Okay. Kita ambil ni, tulis fx kat sini. Kemudian calculate saja. Calculate, dia akan tanya x berapa. Kita masukkan negatif 4. Dapat 7. Kemudian calculate lagi. Negatif 3. Dapat 0. Kemudian calculate lagi. Calculate lagi. Negatif 2 pula. Dapat negatif 3. Itu. Kemudian apa? Calculate lagi. Negatif 1. Kita akan dapat negatif 2. Kemudian calculate lagi. 0. Dapat 3. Calculate lagi 1. Dapat 12. Calculate lagi 2. Dapat 25. Ini lagi cepat lah kalau pakai calculator. Okay. Macam ni. Lepas tu kita just plot saja kan. Plot saja contoh. Sini kita boleh agak lah. Dia punya range kita adalah 0 to 25. Bawah negatif 3 to 25. Atas kiri kanan dia negatif 4 sampai 2. Dekat sini. Tu. Berat belah negatif ni boleh kurang So saya tandakan kat sini. Ni kena buat macam ni lah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dia ada lebih kurang 1. Dia lakau maksudnya tak perlu tepat. Cuma logik dia kena ada 2. Kemudian kat sini 25. Kita boleh buat saya buat lebih kurang 5, 10, 15, 20. Alamak. 25. Sampai ke bawah, sampai ke sana. Ni negatif 5. Okey. Jadi kita akan plot lebih kurang negatif 4, 7.
Ni lebih kurang je, lebih kurang dulu. Seven, negative 3, 0. Negative 2, negative 3. Kemudian negative 1, negative 2. 0, 3. 1, 12. 2, 25. Dia koordinat dia memang kalau kamu sambung kan tak jadi cantik sangat. Kena adjust lah. Kena adjust. Contoh saya sambung lebih kurang sini. Lebih kurang macam tu. Kita adjust lah. Kita adjust bagi jadi cantik. Ni. Lepas tu kena ingat minimum dia kita kena letak balik minimum kita. Minimum kita adalah kat sini adalah negative 7/4 negative 25/8. Letak. Okey, sebab tu saya tak buat dekat 2 tu, sini sikit. Cuma beza dia bentuk dia. Yang ini sebab kita buat graf dulu. Sebab tu graf kita cantik. Yang ini kita titik dulu baru kita adjust. Itu beza dia. Dua benda boleh buat. Macam ni boleh, macam ni boleh. Macam mana terpulang. Okay, cuma biasanya kalau yang ni, kalau tak ada domain dia bagi, kita akan pakai yang inilah. Kita garis tebus dia. Kalau domain, biasanya ada domain, ada pelajar dia nak check. Kita letak. Pakai calculator. Boleh, Almi? Boleh, cikgu. Ya, fine. Okay. Terus 63 Nombor 63. Aku tengok dia bagi pada quadratic function f(x) is equal to x squared plus k minus 2x plus 16 minus 2k. Okay, where k is constant is always positive when dia bagi tahu kat situ always positive. Dekat range dia adalah k sini PQ. Situ. Find the value of P and Q. Bila dia kata always positive, kita dah ada hint kat itu. Sini kena buat B squared minus 4AC less than 0. Nampak? Kena dapatkan A, B, C kat sini. Jadi A is equal to 1, B equal to K minus 2, and C is equal to 16 minus 2K. Substitute dalam ni. Jadi B square K minus 2 square minus 4A 1 tak payah buat, tak apa. C 16 minus 2K less than 0. Okay. Kita simplify ni terus expand K squared minus 4K plus 4 minus 64 plus 8K less than 0. K squared minus 4 plus 8 plus 4. Negative 64 plus 4, negative 60. Okay, kat sini kita boleh factorizekan. Ambil calculator, factorize 32 15.
1, 4, negatif 60. Negatif 10, 6 kan? Negatif 10, 6. Okey, graf kita senyum. Value ambil dekat bawah. So, K in between negative 10 and 6. Therefore, nampak atas ni. P equal to negative 10 and Q equal to 6. Kaedah dia sama. Ini kita dah pernah jumpa 2 kali dah sebelum ni. Jumpa lagi sekali. Alhamdulillah, dia rasa macam senang sikit lah sebab always positif. Jadi kita buat dah. Okay, soalan nombor 63. Kita pergi terus soalan nombor 64. Ni boleh ni? Terus Boleh cikgu. Okay. 64. Nombor 64 kata find the range of value P if the graph y equal to x squared minus 2p plus 4x does not meet. Kita does not meet. Siapa? Y equal to 1 minus 10p. Okay. Dia suruh cari apa? Find the range value of P. Okay. Does not meet sama lah macam tadi. Does not have root. Always positive, always negative sama sebenarnya. Dia akan menggunakan B squared minus 4AC less than 0. Jadi kita kena combine lah macam ni. Combine dulu. Kita akan dapat X squared minus 2P plus 4X equal to 1 minus 10P. Okay, pindah sebelah kita akan dapat X squared minus 2P plus 4X plus 10P minus 1 equal to 0. Baru boleh masuk sini. Jadi B kita ni, so negatif tak payah tulis bila kita square, negatif akan mati ambil ni je. Okay, 2P plus 4 square minus 4A1 tak payah. C 10P minus 1. Okay, selesaikan tu, dapatlah range of P. Sini span 4P square plus dengan 16 tu. Okay, 16P plus dengan 16 juga. Minus 40P plus 4. So 4P squared 16 minus dengan 40 negative 24P 16 plus 4 plus 20. Ni kita dah boleh pakai calculator. So A kita equal to 4. Negative 24 and 20. 1 and 5. Okay. Jadi kita akan dapat 1 and 5. Graf kita senyum. Kita lorek dekat bawah. So P is in between 1 and 5. Yang ni banyak kita panggil dia, bahagian ni kita panggil dia quadratic inequalities. Okay. Tengok. Wah, satu lagi je. 65. Habis dah. Okay, 65 kat situ. Tengok, find the range of value M such that the straight line Y equal to 2X plus M
does not intersect the circle. Wow, dia first time saya tengok ni jumpa circle ni sebab x square y square equal to 4. Ni jarang jumpa ni kan. Okay, jadi kita kena eliminate y sebenarnya sebab kita nak jadikan quadratic equation. Y ni kena eliminate je masuk sini. So akan dapat x squared plus 2x plus m squared equal to 4. Jadi kita masuk, kita akan dapat expand dia x squared plus 4x squared plus 4mx plus m squared minus 4 equal to 0. Dia tak ada masalah dia bagi equation apa pun. Asalkan kita kena jadikan dia quadratic equation. So 5x squared plus 4mx plus m squared minus 4 equal to 0. A, B, C dah ada. Dia kata does not intersect. Yes, b squared minus 4ac is less than 0. B kita 4m squared minus 4. A kita 5. C m squared minus 4 less than 0. Jadikan dia quadratic. So 4 plus 4 square 16 16m squared minus this one dah jadi 20 masuk akan jadi negative 20m squared positive 80. Less than 0. Kita akan dapat situ negative 4m squared plus 80 less than 0. Okay, yang ni kita boleh factorize dah. Boleh pakai calculator juga. A kita negative 4. B adalah tak ada, kosong. C kita 80. Jawapan dia saya dapat kat situ. Negative 2 sert 5 dengan 2 sert 5. Graf masam. Okey. Tapi ambil bawah. Bila ambil bawah kat sini, kita kena lorek luar. So answer kita M less than 2 sert 5 negative. Or M greater than 2 sert 5. Cuba tengok. Ke salah saya buat ni? Cek dulu. Ada jawapan punya saya bagi. Betul. Okey. Boleh ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Habis awal tak? Ada soalan ni apa-apa? Tanya. Setakat ni tak ada lagi cikgu. Okey ya. Jadi kali ni kita habis awal sikit boleh? Boleh cikgu. Okey, nanti kita jumpa lagi. Nanti kamu bagilah next topik apa nak buat. Saya ingatkan depan ni nak masuk koordinat geometri. Okey, baik. Nanti saya sediakan modul untuk koordinat geometri, okey? Okey, Mi, kita jumpa lagi hari Ahad. Hari Ahad Baik. Baik cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama.